Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh penonton FB Live Yakin Smart Venture. Pada pagi ini saya ucapkan tahniah pada Yakin Smart Venture atas slot terapi nurani kita pada pagi ini. Ya, khabar semuanya, mudah-mudahan semuanya sihat. Alhamdulillah. Terutama pada pagi-pagi ini kita banyak mengucapkan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita nikmat untuk merasakan lagi hidup kita pada pagi ini. Sebab itu kan ada riwayat yang mengatakan bahawa may yashku dhiqal ma'ayish atau ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Siapa yang merungut-rungut pada pagi hari seolah-olah man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ayish, siapa yang pagi-paginya ibarat mengeluh, merungut ya tentang kesusahan hidupnya atau apa sahaja yang tidak selesa, yang tak menggembirakannya pada waktu pagi, pada waktu pagi wa huwa yashku dhiqal ma'ayish, seolah-olah lah kita katakan seolah-olah ia merungut kepada Tuhannya. Na'udzubillah min zalik ya. Sebab apa saya sebutkan riwayat ini? Kerana pagi ini insya-Allah kita kongsikan tentang tips mengawal emosi kita. Rupanya dalam kita mengawal emosi kita ni, semua orang ada emosi. Ini kita kena faham apa maksud emosi. Emosi itu sangat berkait rapat dengan perasaan ya, walaupun ahli psikologi dan penyelidik kan dia mendetailkan perbezaan antara emosi dan perasaan, tapi untuk tujuan kita bicara kita pada pagi ini, dalam slot pagi ini, saya mudahkan dia dengan perkataan yang biasa kita fahami, iaitu emosi itu adalah perasaan yang kuat dalam diri seseorang ya, tentang apa yang dilaluinya, tentang pengalaman dirinya ya, tentang apa yang dilaluinya. Kadang-kadang dikaitkan dengan suatu perasaan yang lebih kuat daripada perasaan itu sendiri ya. Dan orang yang mengkaji kadang-kadang dia lebih detail dalam memberi makna emosi dan feelings. Dia kata kan emotions and feelings ada sedikit perbezaan, tapi tak boleh dipisahkan dua itu. Jadi senang nak cakapnya dengan bahasa mudah kita pagi ni. Emosi itu adalah perasaan yang kuat dalam diri seseorang ya, yang boleh menjadikan seseorang itu melalui kehidupannya, sama ada dengan rasa gembira, sama ada dengan rasa duka, sedih, marah, sabar ya. Itu semua adalah contoh-contoh emosi yang berkawan rapat, tak boleh dipisahkan dengan perasaan itu. So saya katakan tadi bahawa mengapa saya katakan bahawa saya kaitkan dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang menyebutkan, saya ulang balik sekali, man yashku dhiqal ma'ayish man asbaha wa yashku dhiqal ma'ayish faka'annama yashku rabbah. Siapa yang berpagi-paginya dengan mengeluh merungut tentang kesulitan hidupnya ya, atau apa sahajalah yang tak selesa dalam kehidupannya, faka'annama yashku rabbah, seolah-olah dia merungut dengan Tuhannya. Astagfirullah kan, kita istighfar banyak-banyak. Kita tak sangka yang kita tak dapat roti canai pagi ni, nak roti canai dapatnya roti apa roti biasa ke, tak dicanai kan. Kita dah rasa lain kan, dah mengadang dah bising dah, menguat itu ini ke. Kadang-kadang kita tak perasan benda-benda biasa je dalam hidup kita. Apa kita nak kita tak dapat kan.
Kadang-kadang kita bising muat kan, marah-marah kan, pagi-pagi kita dah marah-marah dan macam-macam tu. Rupanya ada kaitan lah dengan yashkur Rabbah, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sudah tentu kita tak mahu emosi yang negatif. Ini cerita yang negatif kan. Semua orang ada emosi, ada insan madaniyun bertabak. Manusia itu sudah terbentuk, terbina dengan kebiasaan, dengan tabi'inya begitu. Dia ada emosi, dia ada perasaan. So tak berbangkitlah sama ada awak tak ada emosi ke? Awak tak ada perasaan ke? Itu adalah luahan hati kadang-kadang orang yang marah bila tak dapat respon tertentu, ya. Dia kata ni macam tak ada perasaan, tapi sebenarnya kita semua ni ada perasaan, ada emosi. Cuma yang kita nak cerita tentang kawal emosi tu ialah kawal emosi-emosi yang negatif, kawal emosi-emosi yang buruk, yang sebenarnya boleh memudaratkan diri kita sendiri, ya. Kita kawal ni bukan semata-mata untuk orang lain, untuk keluarga kita yang kita nak bincang ni kan, tetapi yang penting ialah apa-apa pun dia bermula pada diri kita. Jadi nak kawal pun, emosi pun kita kena tahu bahawa emosi itu yang negatif, yang buruk, yang bad negative emotions tu kalau tak dikawal, dia sebenarnya memburukkan diri kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri, sama ada kesihatannya maupun perasaannya maupun tindakannya. Kerana kita bertindak, bergerak, melakukan sesuatu adalah berdasarkan kepada emosi dalam diri kita kan. Sebab itu saya mulakan tadi, saya kata dengan riwayat tersebut. Sebab itulah kalau kata apa tips nak kawal emosi, okey, daripada pagi lagi kita kena usahakan dalam diri kita supaya mempunyai emosi-emosi yang baik. Sebab itu kan kayak Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa nak kawal emosi dia dalam keluarga dia, dalam diri dia, dalam kerjaya dia, dalam kehidupan dia, maka tengok pagi dia. Sebab itulah kita ni diajar oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, as simple as that, tapi mengandungi kesan yang sangat besar dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, iaitu sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuat kerana mengikut baginda Rasul dapat pahala. Apa dia? Awal pagi celik mata sebelum nak buat apa-apa lagi, sebelum buat apa-apa lagi. Tapi kalau dah buat apa-apa pun masih boleh lagi dilakukan. Awalnya ialah menyebut, membaca. Kalau kita ni yang sama-sama dalam rancangan ini, terlupa pagi tadi, memang selalunya yang ni memang mudah sangat terlupa. Membaca apa dia? Membaca doa bangun tidur. Kalau lupa, jom kita baca sama-sama kan. Semudah itu. Apa yang diajar kepada kita, bila bangkit daripada sedar, daripada tidur, kita bangun, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Ya, apa pula dia start dengan apa? Ni tips kita nak kawal emosi. Kita tak sedar tahu benda ni, tapi dia sebenarnya memberi hari ini katakan good vibe lah, positive vibe lah kan. Ibadah vibe pada awal pagi kita, iaitu kita mulakan dengan Alhamdulillah. Jadi kita start dia bangun tidur selalu lupa. Saya sendiri pun selalu lupa. Jadi dalam kita kongsi-kongsi ni kan, yang tadi tak ingat kan, bagi siapa yang tak ingat atau dah baca pun bolehlah, nak baca 10 kali pun tak jadi masalah kan. Semakin banyak kita menyebutnya dengan kefahaman, dengan tahu maknanya, semakinlah dia memberi vibe yang baik dalam diri kita, suasana yang baik dalam diri kita, ya. Dan saya itu faham apa dia, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kau mematikan aku kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana.
Segala puji bagi Allah itu penting. Alhamdulillah itu penting. Kan disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW, man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. Siapa yang tak bersyukur dengan perkara kecil, dia tidak akan pandai bersyukur dengan perkara besar. Ini yang kita cerita ni bukan perkara kecil, perkara besar. Iaitulah kita dapat balik nyawa kita. Roh kita ada dalam diri kita. Jadi roh itu nak dikawankan dengan roh-roh baik, maka kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Spirit-spirit baik maksudnya, emosi-emosi baik maksudnya, maka kita startkan di awal ini saya sebutkan pagi kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, menghidupkan kita semua walaupun pun keadaan kita kan, setelah dia mematikan kita, maksud tadi malam kita tidur tak sedar apa-apa kan, dan kemudiannya nanti kepada engkau lah aku kembali. So the first thing is bukan aja kita, pertama saya dah sebut kawal emosi sejak pagi, penting sejak pagi. Pastikan pagi kita pagi yang baik hati kita, ni penting ya. Keduanya, apa yang menyebabkan yang membolehkan kita kawal emosi kita ialah tengok ayat tersebut. Ayat itu ataupun doa itu bukan sekadar memuji Allah kerana menghidupkan kita setelah mematikan kita. Itu ulama kata tidur itu adalah mati kecil kan. Setelah mematikan kita malam tadi tak sedar apa-apa, paginya alhamdulillah dapat sedar. Kalau Allah tak bagi nyawa kat kita, kau letaklah berapa ribu alam ke, kau suruhlah orang kejut berapa ramai ke, kalau nyawa kau tak ada, Allah ambil, tak ada siapa pun boleh kejutkan kau. These are the thing yang kita tak boleh kontrol. Banyak balik kita boleh kontrol. Kipas ni kuat sangat, boleh kecilkan kan. Lampu ni tak cukup terang, boleh turun. Tapi tang ni nyawa kita, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kontrol. Yang kita boleh adalah berdoa, berusaha. Ini kita boleh. Tapi di akhir doa tersebut kan sekadar memuji Allah SWT dengan lafaz penuh kesyukuran tu. Tetapi di akhir doa tersebut kita menyebut wa ilaihin nusyur atau wa ilaikal masir, wa ilaikan nusyur. Bagi maknanya ialah, dan kepada engkaulah aku kembali, dan kepada engkaulah aku kembali. Semua yang hidup pasti akan mati. Barang ke, makhluk ke, lama-lama gone, expired kan. Tapi yang menariknya tentang kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah bila kita meninggal, kita tak sekadar meninggal. Kita hanya meninggalkan dunia ini dan kita akan pergi lagi ke dunia satu lagi, dunia mizan, dunia akhirat, dunia yang akan ditimbang, dunia yang akan dilihat baik buruk kita. Kan? Sebab tu bila kita ingatkan doa tu wa ilaikan nusyur, wa ilaikal masir, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku kembali, maka dia datanglah kepada kita keinsafan dan kesedaran. Apa kesedaran? Bahawa kalau aku ada negatif emosi, aku tak nak dipertanggungjawabkan pada apa perkara-perkara buruk yang lahir daripada emosi-emosi negatif aku. Kerana itu aku akan dipertanggungjawabkan. Aku akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bukan mati macam orang kata mati kata. Habis macam tu je. Apa Allah buat di dunia tak akan ditanya nanti. Tak akan dihitung nanti. Kita tahu siapa buat baik akan dibalas baik. Siapa buat tak baik akan dibalas tak baik. Nauzubillah min zalik kan. Walau sekecil-kecil zarah. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. Bukan sekadar itu, bahkan yang banyak baik kau buat lagi banyak kau buat lagi berat timbangan, nanti hidup kau akan aman, hidup kau akan tenang, hidup kau akan baik, dunia kau dan akhirat kau. Begitulah juga sebaliknya. Kecil yang tak nampak kan, pun
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa buat benda baik walau sebesar zarah, tu benda dalam ni, dalam hati, emosi, tindakan kita, walaupun sebesar zarah, tak nampak pun dengan mata kasar, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud bukan sekadar Allah tahu, Allah memberikan jalan kepada kita dalam macam-macam bentuk. So, apa nak cerita? Apa kaitannya dengan kawal emosi? Takut saya pergi jauh sangat kan? Apa kaitannya? Kaitannya lah, An-Nusyur tadi menunjukkan semua tindak tanduk kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tindak tanduk itu lahir daripada emosi yang baik, Alhamdulillah, kan? Jadi kalau kita tak percaya kawal emosi diri kita menyebabkan tindak tanduk kita, ada orang boleh sampai bercerai pun kerana perkara-perkara kecil kadang-kadang tu. Tengok kajian, apakah yang menyebabkan dalam rumah tangga berlakunya perceraian? Tak kurang daripadanya ialah disebabkan oleh perkara-perkara remeh yang disenaraikan, perkara-perkara kecil disenaraikan. Apa antara perkara kecil? Rupiah. Isteri suruh rupiah suami. Ani tak baiki pergi masjid, Ani tak apalah kan, tengah fikir pipi ni, semua pipi ni, kan? Dulu ada dalam senarai, tengok kajian, memang disenaraikan. Kerana anak, sebab apa dia tak bagi? Bukan dia tak bagi suami dia pergi ke masjid, sebenarnya dia tak bagi suami dia pergi ngeteh lepas masjid, yang tak balik-balik. Nampak kan? So rupiah dikonsider benda remeh, tapi boleh menyebabkan perceraian. Tak tutup lampu, tak tutup aircon, tak tutup apa lagi? Kalau tak tutup gate, bahaya, keselamatan kan. Kadang-kadang senarai selalu tak tutup. Okey. Apa lagi? Tak tutup mangkuk tandas. Satu lagi. Cukup. Jadi tak tutup ni, sorok ni, apa lagi pergi shopping tak beritahu, sorok barang bawah katil tak beritahu, macam-macam lagi kan. Kalau perkara itu nampak simple, tetapi dia memberi kesan kepada emosi tak suka, emosi marah. Emosi itu pula bila keterlaluan, bila asyik yang selalu merajuk biasa. Asyik merajuk, sikit-sikit merajuk, mudah merajuk. Marah, memang semua orang ada marah. Asyik marah, sikit-sikit marah pula sampai naik angkat tangan, semua keluar bahasa kesat melampau semua. Bila melampau, apa yang berlebihan, apa yang keterlaluan, apa yang selalu, itu menjadi negatif emosi, kerana dia boleh beri kesan dalam keluarga. Ini yang kita bimbangkan. Sebab itu Islam mengajar kita khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sederhana, termasuk dalam mengawal emosi. Okey, back to apa yang saya katakan tadi. Satu, dalam kita nak kawal emosi, saya wrap up. Satu, bukan nak wrap up lagi lah, saya ulang balik apa yang saya sebut tadi bagi yang terlepas dengar di awal. Pertama, kita kawal emosi kita dalam keluarga dengan kawal emosi diri. Kalau kita nak kawal dalam keluarga, kita kawal emosi diri kita, dan dia boleh elok, sepatutnya diuruskan, dikawal sejak daripada pagi lagi, awal pagi lagi. Sebab itu kita diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa bangun pagi. Ya, sebab itu kita ada surah-surah pagi di dalam Al-Quran yang Allah memuji waktu pagi.